I never made it, but I know what it takes. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 4 USM Okey, saya Cikgu Ann ada menyediakan nota untuk awak semua. Okey, untuk unit 1 keselamatan bengkel. Okey, saya ringkaskan supaya senang faham. Okey, dalam keselamatan bengkel ni ada beberapa peraturan. Pertama, peraturan keselamatan bengkel. Okey, bengkel tu sendiri ni bengkel. Okey, dalam bengkel ada pintu, ada tingkap. Nak buat apa? Buka pintu dan tingkap semasa aktiviti dijalankan. Okey, penyapu. Penyapu ni nak buat apa ya? Okey, penyapu ni bersihkan kawasan meja, lantai selepas setiap aktiviti. Ketiga, beg. Beg ni nak buat apa ya? Okey, beg ni kita susun di tempat meletakkan beg yang khas. Okey, seterusnya telinga. Simbol apa telinga ni? Okey, untuk dengar arahan guru baik-baik sewaktu berada di dalam bengkel. Okey, seterusnya. Okey, kedua adalah peraturan keselamatan diri. Kalau anda ialah lelaki, apa yang perlu anda pakai sewaktu dalam bengkel? Okey, pertama, hendaklah memakai kasut. Sekiranya tiada kasut khas, gunakan kasut sekolah pun dah cukup. Okey, kedua, pakailah apron selain daripada pakaian sekolah. Kedua, sekiranya anda perempuan, okey, pertama, pakailah kasut. Kalau tiada kasut keselamatan, pakailah kasut sekolah. Okey, sudah memadai. Kedua, pakai tudung dahulu, baru lapis dengan apron. Ataupun kalau anda tidak mengenakan tudung, ikat rambut panjang sekemas-kemasnya. Kalau rambut pendek tak bermasalah. Okey, ini untuk keselamatan diri. Okey, seterusnya untuk peraturan ketiga, peraturan keselamatan alatan. Okey, ini apa tanda soal? Okey, tanya sekiranya kita tidak tahu menggunakan sebarang peralatan kepada guru. Okey, careful. Maksud careful ni apa? Hati-hati semasa menggunakan alatan. Lapor. Lapor ni maksudnya sekiranya ada kerosakan pada alatan, laporkan kepada guru. Okey, seterusnya. Ni apa ya? Ini adalah bulu ayam atau kita kata bulu plastik lah sekarang ni. Buat apa? Kita gunakan alat ni untuk bersihkan semua peralatan. Tak kisahlah sama ada bulu ayam ke ataupun kain lap ke, kita bersihkan semua peralatan setelah digunakan. Laci. Laci ni untuk apa pula ya? Laci ini gunanya untuk simpan semua peralatan yang telah digunakan supaya senang untuk akan datang kita cari. Okey, guna peralatan dengan cara yang betul. Okey, kalau tak tahu tanya apa tadi? Tanyalah cikgu. Okey, seterusnya. No apa? Jangan apa? Jangan main dan jangan gurau sewaktu menggunakan peralatan kerana semua peralatan di dalam bengkel adalah berbahaya. Okey, seterusnya keempat, peraturan keselamatan bahan. Seperti tadi, peraturan keselamatan alatan lebih kurang. Okey, pertama nak buat apa? Tanda soal ni, tanya guru sekiranya tak tahu nak menggunakan sebarang bahan. Okey, careful. Maksud careful apa? Hati-hati semasa menggunakan bahan kerana kebanyakan bahan dalam bengkel ini adalah bahan yang berbahaya, mudah terbakar, mudah meletup. Okey, seterusnya seperti tadi, bersihkan dulu bahan yang contohnya bahan yang tumpah, bersihkan dengan apa? Dengan kain lap. Bersihkan sebersih-bersihnya kerana kebanyakan bahan yang kita gunakan sangat berbahaya. Okey, simpan. Ni laci ni, simpan. Okey, ini tanda api. Apa maksudnya? Bahan mudah terbakar. Simpan di rak ataupun botol yang betul, dan bahan yang mudah rosak simpan seperti mana arahan penyimpanan ataupun label penyimpanan. Okey, guna dengan cara yang betul. Kalau tak tahu nak buat apa murid-murid, tanyalah guru. Okey, kita ulang tadi apa dia? Ini unit 1 keselamatan bengkel, ada 4 peraturan keselamatan bengkel, peraturan keselamatan diri,
peraturan keselamatan alatan, dan akhir sekali peraturan keselamatan bahan. Saya dah ringkaskan untuk memudahkan anda mengingat semua isi-isi kandungan dalam tajuk unit 1. Okey, ini. Okey. Setakat ini dahulu saya akan sambung dengan tanda-tanda ataupun ikon keselamatan di dalam bengkel sebentar lagi. Berikut adalah simbol dan tanda keselamatan ataupun ikon keselamatan. Okey. Ini ialah simbol tempat berkumpul. Selalunya akan dipasang papan tanda di satu kawasan seperti padang ataupun kawasan lapang. Tujuannya untuk berkumpul apabila berlaku kecemasan seperti kebakaran dan sebagainya. Kemudian ini simbol untuk keluar semasa kecemasan. Laluan keluar semasa kecemasan, ia boleh didapati di atas pintu terutamanya lah. Okey, seterusnya lantai licin. Begini. Selalunya akan ada satu papan yang berlipat dan ditegakkan, ataupun di sekolah akan ada tanda begini yang diprint dan dilekat di dinding kawasan yang licin. Seterusnya alat pemadam api. Alat ini disangkutkan di dinding dan anda boleh cari ikon ini untuk tujuan senang dicapai sebelum kita jumpa alat pemadam api tu. Tengok, cari simbol ni, kemudian alat pemadam api seharusnya berada di berdekatan. Okey, seterusnya tanda dilarang merokok. Okey, kenapa ada tanda ini? Merokok akan menyebabkan kebakaran. Jadi di bengkel mempunyai bahan-bahan yang mudah terbakar, maka memang bengkel adalah kawasan larangan merokok. Okey, yang ini adalah tanda bahan mudah terbakar yang selalunya tanda ini berhampiran bahan ataupun rak yang mengandungi bahan ataupun yang meletakkan bahan mudah terbakar. Yang ini terdapat selalunya di bahagian belakang kelas yang terdapat tong sampah. Sentiasalah jaga kebersihan kawasan bengkel kerana di sinilah kita akan melakukan aktiviti yang melibatkan penghasilan produk, dan untuk memastikan kita berada dalam keadaan selesa sewaktu menjalani pembelajaran. Seterusnya saya akan menerangkan teknik-teknik ataupun selalunya kejadian ini akan berlaku di bengkel dan bagaimana cara untuk anda mengatasinya. Okey, sekiranya terdapat luka melecur akibat penggunaan bahan yang berbahaya. Okey, pertama anda akan lakukan siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Kemudian sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran seperti lotion aloe vera ataupun lidah buaya, dan lotion apa-apa sajalah dahulu sapukan untuk mengelakkan gelembung pada kawasan yang terkena bahan yang panas kelecuran. Okey, ketiga, berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera untuk mengelakkan kawasan yang melecur tadi bertambah teruk. Okey, seterusnya ini adalah kejadian selalunya terkena di bengkel lah, yang berlaku di bengkel, iaitu renjatan elektrik. Apa yang perlu kita lakukan? Pertama, jangan sentuh mangsa dengan tangan yang tidak disalut apa-apa. Okey, kedua, alihkan mangsa daripada punca renjatan menggunakan bahan penebat seperti kayu atau tali pinggang. Jangan sesekali guna besi, sebab besi itu adalah bahan yang terus akan memindahkan elektrik itu kepada orang yang menolong pula. Okey, seterusnya, rehatkan mangsa di tempat yang selesa
dan akhir sekali dapatkan bantuan. Okey, setakat ini untuk unit 1 dan kita akan sambung dengan latihan. Selamat belajar dan selamat menjawab. Terima kasih.